Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi hari ini kita akan meneruskan PDBR kita mengenai bab 6 elektrokimia. So, untuk bab ini, PowerPoint ini disediakan oleh Cikgu Norazila Khalid daripada SMK Ulu Teram Johor. Kita ucap terima kasih kepada cikgu itu. So, bab 6.1 ialah sel elektrolitik. Apakah itu sel elektrolitik? Apakah itu elektrokimia? Elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia seperti yang berlaku dalam dua jenis sel, iaitu sel elektrokimia, iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. So, kita akan sentuh kedua-dua sel ini nanti. Jadi, yang first kita tengok kepada sel elektrolitik. Apakah itu sel elektrolitik? Ialah dalam sel elektrolitik, arus elektrik yang mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Jadi maksudnya kat sini, perubahan tenaganya ialah tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia. Dia juga boleh ditulis sebagai tenaga elektrik bertukar nak panah menjadi tenaga kimia. Okey. Okey, seterusnya ialah sel kimia. Sel kimia pula bermaksud perubahan kimia yang berlaku dalam sel untuk menghasilkan arus elektrik. Arus elektrik menghasilkan tindak balas kimia. Yang ini pula tindak balas kimia yang menghasilkan arus elektrik. Okay, tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik. Jadi perubahannya ialah tenaga kimia berubah anak panah menjadi tenaga elektrik. Okay. So quiz ni ulang kaji balik apa yang kita dah belajar tadi. So awak boleh pause video ini dan ambil masa awak untuk menjawab soalan ini. Okay. Jadi dalam sel elektrolitik, apakah perubahan tenaga yang berlaku? Iaitu tenaga elektrik kepada tenaga kimia yang dikenali sebagai proses elektrolisis. Soalan kedua, awak boleh pause dan awak boleh cuba jawab untuk soalan ini. Apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia? Iaitu tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. So, kita tengok dulu satu persatu. Yang pertama yang kita akan sentuh ialah sel yang dikenali sebagai elektrolisis. Okey, dalam elektrolisis, ianya ialah proses penguraian satu sebatian dalam keadaan leburan atau akuis kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, maksudnya dengan bantuan tenaga elektrik, this one, ini bateri, dengan bantuan tenaga elektrik, dia akan bantu menguraikan asid hidroklorik. Okey, dia akan membantu menguraikan asid hidroklorik. Jadi latihan ini ialah latihan awak dikehendaki untuk melukis sel elektrolitik. Okey, awak boleh pause video ini dan awak cuba lukis sendiri dulu macam mana rupanya sel elektrolitik. Okey. Baiklah, dalam sel elektrolitik yang pertama yang mesti ada ialah bateri ataupun kita sebut secara normal sebagai sel kering. Dalam bateri dia ada garisan panjang, garisan pendek. Garisan panjang mewakili positif dan yang pendek mewakili negatif. Dan apabila ada bateri, mesti ada wayar kan, dia sambung dalam litar. Jadi wayar yang disambung pada terminal positif disebut sebagai anod, iaitu wayar itu bersambung dengan elektrod dan elektrod itu digelar anod kerana sebab dia bercas positif. Macam mana dapat cas positif? Disebabkan dia disambung dengan terminal positif. Kemudian kita tengok pula terminal negatif. So dekat situ pun ada elektrod dan elektrod ini digelar sebagai
Kathod. Kenapa? Sebab dia cas negatif. Macam mana kita tahu dia cas negatif? Tengok wayar itu bersambung dengan terminal mana? Dia bersambung dengan terminal negatif. Adakah litar ini lengkap? Tidak, dia belum lengkap. Dia lengkap apabila elektrod ini dimasukkan ke dalam elektrolit. Sekarang ini barulah litar ini lengkap. Ingat, elektrolit tadi adalah dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Dan dalam elektrolit dia ada cas positif dan cas negatif. Dan bila berlakunya elektrolisis, cas negatif itu akan bergerak ke anod. Kenapa? Sebab dia bercas positif. Ingat, positif, negatif tertarik pada positif. Positif tertarik kepada negatif. Dan seperti penamaan negara, apabila kita rakyat Malaysia, kalau dalam bahasa Inggeris kita disebut sebagai Malaysian. Kalau Sarawak, Sarawakian kan. Sama juga dengan ni. Disebabkan dia pergi kepada negara anod, dia disebut sebagai anion. Walaupun dia cas negatif. Manakala cas positif yang pergi ke kathod disebut sebagai kation. So, kalau awak yang ini kena dimahiri, awak kena mahir dalam melukis ini, baru awak dapat kuasai benda ini dan kamu akan faham apa yang kita akan belajar dalam bab ini. Kalau kamu sukar, kalau belum dapat berjaya lukis benda ni, awak boleh pause video ni, awak ulang balik, awak lukis semula. Next ialah sel elektrolitik. Yang ini huraian dia, terdiri daripada sumber elektrik iaitu bateri. Kemudian anod yang merupakan elektrod yang disambung pada terminal positif. Anod, elektrod yang disambung pada terminal positif, sumber elektrik. And then kathod pula ialah elektrod yang disambung pada terminal negatif, sumber elektrik. Kalau kamu dah lukis benda ni, dia akan keluar sendiri. Dan elektrolit mengandungi ion bercas positif yang disebut sebagai kation dan ion yang bercas negatif yang disebut sebagai anion. Sumber elektrik. Sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan proses elektrolisis. Dan elektrolisis tidak akan berlaku jika tiada arus elektrik yang mengalir melalui elektrolit. Dia kena ada dulu arus elektrik. Jika tiada, maka tidak berlakulah elektrolisis. Next ialah elektrod. Elektrod ialah yang bersambung dengan wayar terminal tadi kan. So elektrod ialah konduktor elektrik. Elektrod ialah konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri yang membolehkan arus elektrik masuk dan keluar. Yang membolehkan arus elektrik masuk atau keluar elektrolit semasa proses elektrolisis. Elektrod yang disambung pada terminal positif sumber elektrik dikenali sebagai anod, manakala elektrod yang disambung kepada terminal negatif sumber elektrik dikenal sebagai kathod. Elektrod terminal positif namanya anod. Elektrod yang sambung pada terminal negatif namanya kathod. Yang ni kita bila awak lukis, awak mahir lukis, benda ni automatik dia akan keluar. Elektrolit. Elektrolit pula ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous. Leburan ialah macam awak tengok pasir. Manakala aqueous pula ialah awak tengok macam pasir yang basah. Pasir yang dah itulah, yang dekat tepi pantai tu, dan mengalami perubahan kimia yang dikenali sebagai elektrolit. Bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dikenali sebagai bukan elektrolit. So seperti yang awak nampak dekat sini, elektrolit merupakan sebatian ion. Elektrolit merupakan sebatian ion dalam keadaan leburan atau aqueous yang terdiri daripada ion positif kation dan ion negatif anion. Contohnya seperti natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatian ion yang terdiri daripada ion natrium iaitu Na positif iaitu ion yang bercas positif dan ion klorida Cl negatif iaitu ion yang bercas negatif. Jadi kamu boleh tengok jadual ni. So kalau kamu tengok sebelah kiri dan sebelah kanan,
Macam mana cara paling mudah kamu nak kenal pasti benda itu ialah elektrolit ke tidak? Tengok berapa bilangan patah perkataannya. Leburan atau larutan tu tak kira lah, terus nama bahan itu. Contohnya yang pertama, pelambam bromida. Yang depan ini positif, yang belakang ini cas negatif. Okey. Leburan natrium klorida pun sama, depan ni positif, belakang ni negatif. Larutan natrium hidroksida, depannya positif, belakangnya negatif. Larutan kuprum sulfat, kuprumnya positif, sulfatnya negatif. So, elektrolit biasanya akan ada dua patah perkataan yang mewakili cas positif dengan cas negatif. Tetapi kalau bukan elektrolit, tengok naftalina, satu patah perkataan. Asetamida pun satu patah perkataan. Larutan tak kira, glukosa, satu patah perkataan. Etanol, satu patah perkataan. Jadi, senang kita nak detect yang mana elektrolit, mana yang bukan elektrolit. Tengok, elektrolit, ingat dia ada dua patah perkataan. Bukan elektrolit, dia ada satu saja patah perkataan. Proses elektrolisis. Semasa proses elektrolisis, ion bercas positif, kation, akan bergerak ke katod anod yang bercas negatif, elektrod yang bercas negatif. Okey. Dan ion yang bercas negatif, anion, akan bergerak ke anod yang bercas positif. Maksudnya dekat sini, kalau kita tengok ni, kalau kita tengok dekat bateri ni, okey, bateri ini ialah, sini ialah positif, sini ialah negatif. So ini ialah anod. So bila ini anod, cas-cas ini semuanya adalah cas negatif. Cas negatif iaitu anion. Manakala yang sebelah sini, ini ialah terminal negatif. So ini ialah katod. Jadi dalam ni semuanya adalah cas-cas positif yang pergi kat sini. Kenapa? Sebab positif tertarik pada negatif, negatif tertarik pada cas positif. Ingat benda tu. Jadi ini yang akan berlaku semasa elektrolisis. Elektrolit tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan arus elektrik. Itu sebab dia mesti dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Okey. Kalau awak tengok gambar rajah ini, inilah pergerakan ion daripada elektrod semasa elektrolisis leburan pelambam bromida. Kalau kau perasan, kalau dia leburan, dia kenalah dipanaskan, barulah berlakunya tindak balas. Kalau dia larutan, tak perlu dipanaskan. Itu poin yang awak kena tahu. Dan kalau kamu tengok kat sini, namanya pelambam bromida. Pelambam positif, bromidanya negatif. So kalau kamu tengok pun kat sini, kalau kamu perasan, okey. Anod ingat, anod positif. Ion negatif semua. Ion negatif, ion negatif, ion negatif, ion negatif, ion negatif, ion negatif. Yang bercas negatif, ion positif, ion positif, ion positif. Yang bergerak kat situ. Okey. Faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis ada 3, iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia, kepekatan elektrolit dan jenis elektrod. Okey, kedudukan ion dalam siri elektrokimia, kepekatan elektrolit dan jenis elektrod. So kita akan sentuh satu persatu. Okey, kita akan sentuh satu persatu dan kita tengok yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Dalam siri elektrokimia, logam disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Okey, maksudnya yang mana yang lebih mudah nak bagi elektron. Semakin tinggi kedudukan suatu logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut menderma elektron. Makin atas, makin senang dia nak derma. Makin rendah, dia makin susah nak derma elektron. So ini ialah siri dia. Yang ini ada dalam buku teks, muka surat 183. So kalau kamu tengok kation, okey, maksudnya kat sini ion kalium ni yang paling senang nak bebas elektron, manakala ion argentum ni paling susah nak bebas elektron. Okey, jadi itu sebab kamu nampak kenapa kalium dia dekat atas, manakala yang kat bawah ion argentum. Okey, so yang ini mudah, yang ini susah. Dan kalau tengok semakin mudah dinyah cas. Okey,
Dan awak kena hafal benda ni. Cara saya hafal benda ni ialah kalau K nak K kahwin, mesti ada zat kad fitrah supaya perkahwinan H. Siapa H? Nama orang lah. Pilihlah nama siapa awak nak. Hafiz. Okay, contoh Hafiz. Okay, Hafiz kekal abadi. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kahwinan Hafiz kekal abadi. So, barulah kamu senang nak hafal kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, kuprum dan argentum. Okey. Sama juga dengan kes anion. Kamu pun kena buatlah satu cerita. Contohnya, Fiza suka nasi campur, nasi campur baru ikan apa H? Ikan apa? Kita pulanglah kamu buat satu cerita. Okey, supaya kamu senang nak hafal benda ni. Okey. Di mana Florida hidroksida ialah semakin mudah dinyah cas. Semakin bawah dia semakin mudah, semakin atas dia makin susah nak dinyah cas. Ini susunan dia. Macam mana kita nak pakai susunan ni nanti? Tengok kat sini. Okey. Contohnya elektrolisis natrium larutan. Ingat, kalau larutan maksudnya dia ada air. Kalau ada air dia ada H2O. Manakala natrium sulfat ialah natrium Na dan sulfat ialah SO4. Okey, SO4. Sulfat, ion sulfat. So, maksudnya kat sini dia akan ada ion natrium. Sini kan ion sulfat sini tadi. Hidrogen datang dari air. Hidroksida datang dari air. Dan di katod, elektrod negatif, yang akan menarik ialah ion yang positif. Apa ion positif ni? Natrium dan hidrogen. Natrium dan hidrogen. Dan ion hidrogen yang dipilih untuk dinyah cas. Ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas. Kenapa? Sebab ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. Jadi, gas hidrogen yang terhasil di katod. Okey, cuba tengok sini tadi. Ini hidrogen. Okey. Ini hidrogen. Ini natrium. Mana yang paling mudah? Ingat, dekat bawah dia lebih mudah. Jadi yang akan dipilih ialah ion hidrogen, bukannya ion natrium. Okay, next. Itu yang berlaku dekat katod. Manakala di anod, okay, di anod tadi dia akan tarik yang bercas negatif. Apa pilihan negatif yang tinggal? Ion sulfat dan ion hidroksida. Ion sulfat dan ion hidroksida. Dan yang akan dipilih ialah ion hidroksida. Kenapa ion hidroksida? Terima kasih. Ini ion sulfat, ini ion hidroksida. Mana yang lebih bawah? Ion hidroksida. Itu sebab dia dipilih. Jadi, ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas dan hasilnya gas oksigen yang dihasilkan di anod. Ini tidak balas yang berlaku apabila apabila faktornya ialah elektrod. Okey, contoh kedua. Ini kalau elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Dan yang hadir ialah ion kuprum, ion sulfat. Ingat, larutan tadi dia ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Dekat katod, ingat katod dia tarik positif. Siapa positif? Ion kuprum dan ion hidrogen. Dan ion kuprum dipilih. Kenapa? Sebab ion kuprum kurang elektropositif berbanding ion hidrogen. Jadi, kuprum akan terenap pada katod. Okey. Tinggal balik sini. Kuprum. Mana kuprum? Ini kuprum. Ini kuprum. Lepas tu, siapa kawan dia tadi? Kuprum dengan ion hidrogen. Kuprum kan hidrogen bawah lagi. Kuprum kan jadi kuprum yang dipilih.
Jadi itu sebabnya kenapa kat sini kuprum yang akan terendap. Manakala dekat anod ialah positif, dia tarik cas negatif. Cas negatif ialah ion sulfat dan ion hidroksida. Yang akan dipilih ialah ion hidroksida. Kenapa? Sebab kurang elektronegatif berbanding ion sulfat. Jadi gas oksigen akan terhasil di anod. Kalau contoh satu tadi, gas hidrogen dekat katod, gas oksigen dekat anod. Tapi contoh dua, kuprum akan terendap dekat katod manakala anod masih menghasilkan gas oksigen. Kenapa? Dia bergantung kepada kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Ya, ini senang cerita kes ni kalau kita bandingkan macam awak nak pergi beli cendol lah. Contohnya Syaza dan Wani dia jual cendol. Okey. Syaza dan Wani dia jual cendol. Okay. Syaza jual RM1, Wani jual RM2. Cendol mana kamu nak beli? Okey. Mesti nak kamu beli yang Syaza kan, dia jual RM1 kan. Tapi Syaza jual RM1 dia tak ada rasa. Wani jual RM2 tapi ada rasa. Cendol siapa yang kamu akan pilih? Kamu akan pilih cendol Wani sebab cendol Wani ada rasa. Sama lah juga dengan siri elektrokimia. Dia ada keutamaan dia. Okey. So keutamaannya adalah berdasarkan siri elektrokimia yang kamu kena hafal tadi. Okey, quiz. Namakan ujian untuk menguji kehadiran gas oksigen dan gas hidrogen. Okey, ini ada dalam buku teks. Kamu boleh pause, kamu boleh cari dulu. Jawapannya ialah kalau ujian gas oksigen namanya kayu uji berbara. Apa yang berlaku nanti ialah kayu uji berbara akan bernyala semula. Kenapa? Sebab ada gas oksigen. Manakala kalau gas hidrogen, kayu uji bernyala, iaitu kayu uji bernyala itu akan mengeluarkan bunyi pop kalau kayu uji bernyala dihampiri dengan gas hidrogen. Baiklah, seterusnya faktor kepekatan elektrolit. Kepekatan ion dalam elektrolit juga mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyacas. Ion negatif yang lebih pekat dalam elektrolit adalah lebih cenderung dipilih untuk dinyacas pada anod. Tetapi ion positif dipilih untuk dinyacas pada katod masih dipengaruhi oleh kedudukan ion positif dalam siri elektrokimia. Ia ini hanya mempengaruhi cerita dekat anod. Tapi kalau pada katod tiada perubahan. Katod tadi masih ikut siri elektrokimia, tapi pada anod dia ikut kepekatan elektrolit. Kita tengok ke sini contoh. Okey. Maksudnya sekarang ni kita guna larutan natrium hidroksida pekat dan larutan natrium hidroklorida. Kita guna larutan natrium klorida pekat dan larutan natrium klorida cair. Kita tengok yang pertama, kalau kita guna yang pertama ni kalau kita guna ingat tadi bila dekat katod dia tak dipengaruhi oleh kepekatan, dia masih ikut siri elektrokimia. So maksudnya yang ada dekat katod yang cas negatif ialah ion klorida dengan ion hidroksida. Dekat katod elektrod negatif kan. Dekat katod ialah elektrod negatif. Dia akan cari yang cas positif. Yang positif ialah ion natrium dengan ion hidrogen. Jadi yang akan dipilih ialah ion hidrogen. Kenapa? Sebab ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. So gas hidrogen akan dibebaskan di katod. Tetapi di anod dia dipengaruhi oleh kepekatan ni. Larutan natrium klorida pekat ataupun larutan natrium klorida cair. So yang akan ditarik ialah ion klorida dan ion hidroksida. Dan ion negatif yang dinyacas pada anod dipengaruhi oleh kepekatan ion negatif dalam elektrolit yang seperti berikut.
Contohnya, kalau kepekatan ion klorida adalah lebih tinggi berbanding kepekatan ion hidroksida dalam larutan natrium klorida pekat, maka yang akan dipilih ialah ion klorida. Okey. Kenapa? Sebab walaupun kedudukannya adalah lebih tinggi daripada ion klorida, ion hidroksida, tetapi gas klorin juga dipilih. Kenapa? Sebab dia lebih pekat, dia lebih banyak. Tapi kalau kepekatan ion klorida adalah lebih rendah berbanding kepekatan ion hidroksida, maksudnya lebih banyak air daripada klorin, ion klorida, maka yang akan dipilih ialah ion hidroksida. Sebab dia kurang elektronegatif berbanding dengan ion klorida, maka gas oksigen yang akan dihasilkan di anod. Maksudnya sekarang ni, kalau dia pekat, siapa lagi banyak? Kalau dia pekat, maksudnya sama dengan banyak. Okey. Kalau ion klorida pekat, maksudnya ion klorida lebih banyak. So kalau ion klorida lebih banyak, dia akan dinyacas untuk menghasilkan gas klorin. Tapi kalau dia cair maksudnya adalah sama dengan sedikit. Jadi yang akan dipilih ialah ion hidroksida. So gas oksigen yang akan dihasilkan di anod. Kuis. Namakan ujian untuk menguji gas yang bersifat asid dan bersifat alkali. Jawapan ini pun ada dalam buku teks. Kamu boleh pause sebentar video dan cari. Okay. Kalau gas itu adalah bersifat asid, kamu kena guna ujian kertas litmus biru lembap. Kenapa? Kalau dia bertukar menjadi berwarna merah, gas dalam tu adalah bersifat asid. Jika kertas litmus biru luntur, maka gas dalam tabung uji itu ialah gas halogen. Dan jika kertas litmus biru lembap itu tiada perubahan, maka gas dalam itu adalah bersifat alkali atau neutral. Manakala kertas litmus merah lembap, kalau dia bertukar menjadi berwarna biru, maka gas itu bersifat alkali. Dan jika kertas litmus merah lembap tidak berubah warna, maka gas dalam tabung uji adalah bersifat asid ataupun neutral. Okey, faktor yang ketiga iaitu jenis elektrod. Jenis elektrod yang digunakan juga mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyacas, seperti jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. Logam anod sama dengan elektrolit, atau jenis bahan yang digunakan sebagai anod tidak sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. Satu sama, satu tidak sama. Kita akan tengok satu persatu. Okey, jika jenis logam digunakan sebagai anod sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. Okey, iaitu atom logam di anod, atom logam dengan ion untuk membentuk ion positif dan melarut ke dalam elektrolit, dan di katod ion logam tersebut akan dinyacas dan membentuk atom logam yang terenap pada katod, dan kepekatan logam dalam elektrolit tidak berubah. Kenapa? Kerana kadar atom logam mengion untuk membentuk ion logam di anod adalah sama dengan kadar ion logam yang dinyacas untuk membentuk atom logam lalu terenap di katod. Apa maksud ayat ni? Cerita ni ialah ini, gambar rajah dia. Okey, kalau gambar rajahnya macam ni, rod yang digunakan ialah rod argentum, dan larutan tu pun ada perkataan argentum. Ini maksudnya apabila jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis ion logam yang dalam elektrolit. Rod logamnya argentum, larutannya pun ada perkataan argentum. Manakala satu lagi kes tadi ialah jika jenis bahan yang digunakan sebagai anod tidak sama dengan jenis ion yang terdapat dalam elektrolit. Okey. Atom di anod tidak akan melarut, dan ion negatif dalam elektrolit pula dinyacas di anod.
Dan di katod, ion yang kurang elektropositif akan dipilih untuk diinyah cas. Macam mana bentuk gambar rajah ni? Macam ni. Gambar rajah sebelum ni, rod argentum, larutan argentum nitrat. Yang ni tak. Rod dekarbon, argentumnya, larutannya argentum nitrat. Jadi dia tidak sama. Okey, tadi sama kan? Sekarang ni tidak sama. So hasilnya, ini ada dalam buku teks, kamu boleh buka sendiri baca, tapi kita bincang kat sini. Okey, kalau larutan argentum nitrat yang digunakan ialah kalau digunakan elektrod argentum, ion yang dalam, ingat bila berlaku dalam elektrolisis kita ada pilihan ion sebab dia argentum nitrat. So dia ada argentum, dia ada nitrat. Lepas tu larutan tadi dia ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Argentum dengan nitrat. So dekat katod ialah elektrod negatif. Kalau dia elektrod negatif, dia menarik ion positif. So ion positif kita ialah argentum dan hidrogen. Yang dipilih ialah ion argentum. Kenapa? Sebab sama dengan larutan. Okey. Sama dengan larutan. Jadi ion argentum dipilih kerana dia adalah kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Jadi argentum terenap di katod. Manakala di anod yang membentuk ion argentum, apabila atom argentum di anod mengion, jadi ion nitrat dan ion hidroksida tidak diinyah cas. Jadi elektrod argentum melarut ke dalam elektrolit dan kepekatan ion argentum dalam elektrolit tidak berubah. Kenapa? Kerana kadar mengion atom argentum di anod untuk membentuk atom argentum adalah sama dengan kadar ion argentum diinyah cas untuk membentuk atom argentum yang terenap pada katod. Okey. Tapi kalau kamu guna elektrod karbon, dekat katod dia akan menarik ion positif iaitu argentum dan hidrogen. Yang dipilih ialah argentum. Kenapa? Sebab ion argentum kurang elektropositif berbanding ion hidrogen, maka argentum akan terenap sama sahaja. Tetapi yang membezakannya ialah apabila dia berada di anod. Okey, dia akan tarik ion nitrat dengan ion hidroksida. Tapi dalam kes ini yang akan dipilih ialah ion hidroksida. Kenapa dia pilih ion hidroksida? Kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion nitrat. Yang akan terhasil adalah gas oksigen dan kepekatan ion argentum dalam elektrolit berkurang. Kenapa? Kerana ion argentum dalam elektrolit diinyah cas untuk menjadi atom argentum yang terenap pada katod. Maksud kat sini, untuk kes yang ini, kes yang pertama ni tadi, okey, anod iaitu argentum melarut, manakala katod logam argentum terenap. Maksudnya ada satu lapisan wujud dekat dia punya rod nanti. Tetapi untuk kes yang kedua ni, anod dia menghasilkan gas oksigen. Dia tak melarut. Kenapa? Sebab dia bukan guna rod logam argentum, dia guna logam karbon. Tetapi untuk yang berlaku di katod sama sahaja, iaitu logam argentum terenap. Okey. Dan elektrolit dekat sini, elektrolit apa jadi? Kepekatan ion argentum berkurang. Untuk kes ni, elektrolit kepekatan
ion argentum adalah sama, tiada perubahan. Okey, aplikasi elektrolisis dalam industri. Yang pertama, pengekstrakan logam. Yang kedua, pendulinan logam. Yang ketiga, penyaduran logam. Dan yang keempat ialah pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan ataupun dikenali sebagai electrocoagulation. So, kita tengok yang pertama iaitu pengekstrakan logam. Dalam logam seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium diekstrak daripada bijihnya atau garamnya secara elektrolisis leburan bijih atau garam logam tersebut. Okey, macam mana bentuknya? Ini yang disebut sebagai relau bagas. Ya, ini khas untuk kita ekstrak logam seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium ataupun aluminium. Senang cerita, ini ialah logam-logam yang berada dekat atas tadi, yang kalau kita hafal tadi, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hafiz kekal abadi tadi kan. Kalau kalium nak natrium, kahwin kalsium, mesti magnesium dan ada ialah aluminium. Semua ini, tengok semua logam ni yang kita hafal tadi. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Semua logam-logam yang dekat atas ni dia diekstrak dengan cara menggunakan kaedah ini. Okey, kaedah elektrolisis. Okey, contohnya tapi ini yang ni tadi, ini adalah untuk logam yang berada dekat bawah. Ini bukan ini elektrolisis. Ini sebenarnya gambar elektrolisis. So, ya ini kalau boleh kamu kena belajar lukis ini. Ini kamu kena belajar lukis. Kena belajar lukis ini. Okey, kenapa? Sebab ya ini adalah ada kaitan dengan pengekstrakan logam tadi, yang kalium, natrium, kalsium, aluminium dan magnesium. Kalau nak kahwin mesti ada. So, ini cara dia. Okey, di mana leburan aluminium ini, aluminium oksida ataupun bauksit ni akan dicampur dengan kriolit untuk merendahkan takat lebur dia supaya lebih mudah tindak balas berlaku. And then anod yang dekat atas, ini anod, ini terminal positif, ini terminal negatif. Yang sambung dengan positif ialah anod, yang sambung dengan negatif ialah katod. Okey, so bila berlaku di sini, ion aluminium dia akan pergi ke sini. Ini ion aluminium dekat ke sini. Okey, aluminium dekat ke sini. Manakala yang dekat sini ialah hidroksida. Ingat ini leburan aluminium oksida. Kalau aluminium dah ambil, siapa tinggal? Oksida ialah oksigen. So sini pula ialah oksigen. So gas oksigen dibebaskan dekat anod. Okey. So ini ialah pengekstrakan logam. Manakala penulinan logam ialah tujuannya ialah untuk mengekstrakkan logam yang tidak tulen untuk dijadikan sebagai anod, manakala logam yang tulen dijadikan sebagai katod. Dan logam pada anod akan melarut ke dalam elektrolit untuk membentuk ion, dan ion ini akan bergerak ke katod untuk dinyacas dan terkenap pada katod sebagai logam tulen. Okay, ini contohnya. Okey. So yang ini kalau kamu perasan seperti yang dinyatakan tadi, anod ialah kuprum yang tidak tulen, manakala katod ialah kuprum yang tulen, dan larutan elektrolitnya mestilah, tengok, perasan tak? Kuprum. Jadi susunannya anod tidak tulen, katod tulen, dan larutan elektrolit ialah larutan kuprum sulfat. So bila selepas eksperimen ini dijalankan, yang anod
Anod, ingat tadi faktor elektrod tadi. Disebabkan logam anod sama dengan larutan dalam elektrolit, anod dia akan melarut. So, kalau kamu perasan kat sini dia semakin terhakis ataupun boleh guna perkataan menipis. Manakala di katod dia semakin menebal. Kenapa menebal? Sebab di sini berlakunya logam kuprum terenak. Logam kuprum terenak. Itu sebab awak nampak logam itu semakin tebal. Ini ialah proses penulinan. Yang ini pun kamu kena pandai lukis. Jangan salah kedudukan. Ingat, anod tidak tulen, katod yang tulen. Dan larutan dia mestilah sama dengan logam, jenis logam yang digunakan sebagai anod dan katod. Next ialah penyaduran logam. Tujuannya ialah menjadikan logam itu kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. Biasanya kita sadurkan emas, platinum atau perak kepada logam lain. Supaya dia nampak lebih cantik dan menarik dan tahan kakisan. Senang cerita, tengok kunci motor, kunci rumah awak. Kamu akan perasan kunci itu berkilat kan? So ini juga susunannya. So dalam susunan ini seperti sama tadi, anod ialah logam yang penyadu. Anod ini ialah logam penyadu, iaitu kita nak gunakan kuprum untuk menyadurkan sudu besi. Dan sudu besi dia letak dekat katod yang pada terminal negatif. Kenapa dia disusun macam tu? Sebab kerana dekat anod nanti, anod kuprum akan melarut. Kuprum akan melarut. Dia semakin, maksudnya dia akan jadi semakin nipis. Dan kalau kamu perasan, kepingan ini larutan jenis logam dekat anod adalah sama dengan jenis logam dalam larutan elektrolit. Jadi, ke mana perginya? Kuprum ini akan pergi menyadur sudu ini nanti. So, sudu ini akan tersadur. So, apa berlaku dekat katod? Sudu besi akan tersadur ataupun berlakulah enapan logam kuprum pada katod. Itu sebab saya kata kamu kena pandai lukis, barulah benda ini akan jadi mudah untuk difahami. Seperti yang nampak dekat sini, secara umumnya anod ialah logam X, katod ialah objek yang ingin disadur, elektrolit ialah mesti mengandungi sebatian X. Itu tengok contoh sebelah ni. Anod ialah kuprum, logam X, dan elektrolit ialah mesti mengandungi logam X, iaitu anod kuprum. Larutan pun mesti ada perkataan kuprum. Dan katod ialah objek yang ingin disadur. Pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropengumpalan ataupun electrocoagulation. Ada dua proses ini, dan ini ialah untuk merawat air sisa. Ada dua proses ini, iaitu elektrolisis dan penggumpalan. Di mana yang berlaku dulu ialah elektrolisis lah. Di mana elektrolisis ini nanti dia akan mengionkan elektrolit, iaitu untuk menghasilkan ion aluminium yang bercas positif. Dan kemudian di katod ialah ion hidrogen untuk membentuk gas hidrogen, dan gelombang gas hidrogen terbebas daripada katod naik ke permukaan air. Manakala pengumpalannya ialah di mana ion aluminium dan ion hidroksida dan bahan pencemar dalam sisa air akan bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang dikenali sebagai flok. Dan flok terperangkap dalam gelombang gas hidrogen terlepas di katod dibawa naik ke permukaan air.
Manakala flok yang tenggelam di dasar pula berkumpul pada dasar. Yang tenggelam pula terkumpul di dasar. Okey, subtopik seterusnya dalam bab 6 ini ialah sel kimia. Ingat dalam sel kimia tadi perubahan tenaganya ialah tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik. So dalam sel kimia ialah sel kimia ringkas terdiri daripada dua logam berlainan yang dicelup dalam suatu elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. Ingatlah, dia mesti dua logam berlainan. Kalau logam itu sama, tindak balas tidak akan berlaku. Dia kena ada dua logam yang berbeza. Kenapa? Sebab dia ada kaitan dengan siri elektrokimia. Okey. Merujuk pada sel kimia ringkas tadi, magnesium adalah lebih terminal positif dan kuprum lebih kepada terminal positif. Magnesium lebih terminal negatif, kuprum lebih terminal positif. Kenapa? Dia berdasarkan pada siri elektrokimia ini. Ini kerana magnesium lebih elektropositif. Ini kerana magnesium adalah lebih elektropositif berbanding dengan magnesium adalah lebih elektropositif berbanding dengan ion kuprum. Magnesium di mana magnesium lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum. So kalau kamu tengok sendiri kat sini, kat pemasan, hidrogen kuprum kat bawah, magnesium kat atas. So ini pergerakan dia. Itu sebab kenapa logam itu mesti berbeza. Sebab bila logam itu berbeza, baru ada pergerakan ini. Dan pergerakan ini semakin jauh, semakin tinggilah kuasa elektrik. Kalau pendek pergerakan dia, kecillah tenaga elektrik. Makin besar pergerakan ni, makin besarlah tenaga elektrik. Kalau kamu pilih logam yang sama, contohnya kita pilih ferrum dan ferrum. Ferrum nak pergi mana? Ferrum pergi ke ferrum. So ada tak pergerakan? Tiada kan? So kalau tiada pergerakan, tiadalah tenaga elektrik. Jadi dia mesti dua logam berbeza, barulah sel kimia itu akan tindak balas itu akan berlaku. So ini contoh dia pergerakan dia. Elektron dia bergerak daripada negatif pergi ke positif. Ini anak panah dia. Okey, pergerakan elektron daripada negatif pergi ke positif melalui litar luar yang menghasilkan perubahan tenaga elektrik. Kenapa? Sekarang ini yang bawah ni dia bertindak macam cerita tadilah. Yang inilah yang macam jadi bateri. Ni terbalik pula. Sebelum ni kita dari atas pergi bawah kan. Sekarang ni yang bawah ni pula jadi bateri. Sebelum ni yang atas tu bateri. Sekarang ni yang bawah ni bateri. Dalam elektrolisis, bateri kat atas. Sekarang ni kalau dalam sel kimia ringkas, bateri tu kat bawah. Yang dalam elektrolit itulah bateri. Perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia ialah tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. Dalam terminal negatif, magnesium yang akan mendermakan elektron membentuk ion magnesium dan larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Dan magnesium bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Dan elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar dari magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Dan di terminal positif, elektron yang bergerak daripada magnesium diterima oleh ion kuprum daripada elektrolit dan bukannya melalui ion hidrogen kerana ion kuprum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Ingat tadi, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hafiz kekal abadi. Hafiz dulu baru kekal. Jadi hidrogen dulu baru kuprum. Jadi kuprum bawah lagi. Jadi itu sebab kuprum kena pilih. Dan pepejal kuprum terbentuk dan terenap pada jalur kuprum. Kuprum bertindak sebagai terminal positif sel kimia
tersebut. Oleh karena itu, tamat.